Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita teruskan dengan surah Al-Kahfi 10 ayat yang awal dan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan nasyid Asmaul Husna.
Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razaq al-fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم اللهم صل أفضل الصلاة على أسحن المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan mendengar perkongsian daripada Puan Farah, dan saya serahkan majlis kepada Puan Farah InsyaAllah. Cubaan suara. Boleh komen suara jelas ke? Boleh. Tinggi sikit ke apa?
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula ingin mohon maaf. Mohon maaf sangat, jadual sepatutnya bermula 7.30 pagi, tetapi atas kesilapan teknikal sikit, dan alhamdulillah macam mana pun syukur alhamdulillah kita dapat bersama pagi ini. Dan mula-mula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Ustazah Asma Harun dan sebab memberi peluang kepada saya untuk berkongsi di sini pagi ini. Dan ramai orang akan tanyakan, kenapa kerja hari ni Farah? Farah bukan ke cuti? Kan nak raya Cina ni kan? Betul tak? Kenapa datang kerja kan? Tapi itulah hebatnya susunan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita yang merancang tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Dan saya pun diberi amanah untuk menyampaikan slot Raudah pagi ini sebab Ustazah semalam baru balik daripada Kedah dan alhamdulillah selamat sampai. Dan alhamdulillah pagi ini saya akan bersama untuk membawa tajuk penghayatan silang budaya. Dan bagi kawan-kawan yang baru join FB, apa khabar semua? Saya ingin membacakan sedikit. Maimun Hasna Liza, Waalaikumsalam, apa khabar? Dan di FB sekarang ni masih ramai lagi yang mungkin sebab lambat kan, masih lagi yang tak join. Dan boleh share. Dan mungkin ada yang bercuti sebabkan esok public holiday kan, jadi hari ini ramai yang cuti. Dan saya sendiri adalah seorang mu'alaf, telah memeluk Islam selama 22 tahun. Jadi orang kata nak raya ni macam mana ni? Sudah tentunya dia orang kata apa? Melalui satu masa yang agak lama untuk sesuaikan diri daripada seorang mu'alaf, seorang bukan Islam. Saya semalam baca satu statement kawan saya, adalah daripada bukan Islam kepada mu'alaf, dan kini adalah alhamdulillah lebih dah 22 tahun kan, tidak lagi disebut sebagai mu'alaf kan, orang kata mukallaf, alhamdulillah. Dan sudah tentunya dia mempunyai satu perubahan daripada segi fizikal dan mental. Macam mana selama saya masuk Islam pada umur 27 tahun Jadi macam mana kita nak sesuaikan diri daripada selama ini, kita dah mindset daripada kecil sehingga besar menyambut tahun baru Cina, dan tiba-tiba memeluk Islam. Boleh ke kita menyambut tahun baru Cina lagi? Dan soalan ni apabila saya memeluk Islam, saya diberitahu oleh ramai orang, boleh sambut, tak ada masalah pun. Boleh sambut tahun baru Cina, tak ada masalah. Jadi saya pun menyambut tahun baru Cina seperti ramailah di luar sana kan. Ramai kata tidak ada beza pun kalau masuk Islam dengan tak masuk Islam pun tetap boleh menyambut tahun baru Cina. Dan semalam pun saya search kan, sebab saya sendiri mengalami satu perubahan sehingga saya berjumpa dengan kawan saya. Sebab kita faham kan, Islam di negara Malaysia ini dia masih baru lagi berbanding dengan Islam di negara China, di mana di negara China kita ada ramai yang born Muslim asal Islam dan saya alhamdulillah diberi peluang bertemu dan berjumpa dan berkawan dengan segolongan orang yang agak alim lah, ustaz dan ustazah berasal daripada negara China. Dan apabila diberikan penjelasan kepada saya tentang sambutan tahun baru Cina ini, mereka katakan mereka takkan kata tak boleh, sangat bagus akhlak mereka. Mereka katakan dalam Islam raya dia cuma dua sahaja, hari raya puasa dan hari raya haji. Dia cakap macam tu je dengan saya. So masa tu saya pun mula terfikir, tengok hebatnya dalam Islam ini kan, dia dakwah secara halus, secara tidak kecilkan hati orang. Orang kata bijaksana cara budi bicara mereka. Bagi tahu kita kat sini kan, sebab mereka melihat kaum masyarakat Cina di Malaysia, terutamanya mereka yang dah masuk Islam, macam mana
macam mana sikap dan tentang macam mana kita sambut Tahun Baru Cina. Jadi saya mendapat satu sini kita ada bacakan apakah hukum sambut Tahun Baru Cina. Ni daripada page Jabatan Mufti Wilayah, dikatakan apa-apa tingkah laku orang Islam yang berkaitan dengan perayaan bukan Islam sekiranya melibatkan akidah seperti mengiktirafkan agama bukan Islam ataupun menganggap semua agama adalah sama. Kalau kita kata semua agama adalah sama, maka ia ditegak oleh Islam. Maksudnya tidak dibenarkanlah. Okey, tetapi walau bagaimanapun sekiranya amalan itu hanya atas dasar kemasyarakatan atau hubungan sosial antara Islam dengan bukan Islam untuk tujuan perpaduan, maka dibenarkan, itu harus. Sebab tu kita kena faham apa yang dikata dalam sini adalah ada masalah dengan akidah. Jadi esok nak raya. Jadi daripada dulu kalau kecil, sebulan sebelum raya Cina kita akan mula lah, macam raya puasa kan, kita akan mula puasa. Raya Cina ni sebulan sebelum raya dia akan ada satu festival yang dia menunjukkan lagi sebulan nak raya. So kita akan dengar lagu Raya Cina. Lagu Raya Cina ni dia gembira, riang. Sebab apa? Raya Cina ni sebenarnya dia adalah first day of the new year. Sebab tu kita tengok kalau kita dapat angpau kan, angpau ada gambar ni kan, angpau ada gambar ayam. Sebab tahun ayam. So dia akan tukar tahun lain dan dia akan meraihkan tahun baru. Mereka akan sangat gembira. Persiapan dia macam orang Melayu lah. Persiapan dia membuat kuih muih dan macam-macam. So kalau kita ni niat nak raya ni kita akan membuat persiapan begitu. Sebab tu kena betulkan niat. Dia adalah sangat penting perkara yang melibatkan akidah ni kita kena jaga. Saya sendiri mengalami pengalaman macam mana nak cuba ubah niat tu, betulkan niat, bukan ubah niat, betulkan niat. Di mana kita dah meluk Islam, sebagai seorang Islam, niat kita adalah meraihkan keluarga ataupun menyatukan silaturahim, dan bukannya kita nak raya. Itu kena belajar betul-betul lah. Dan apa yang saya nak sampaikan kat sini sebenarnya adalah penting sebab apa? Sebab apabila kita ni, sebenarnya saya ni mu'alaf. Kalau kita, saya sendirilah, saya bagi tahu pengalaman saya sendiri. Dulu saya akan rasa gembira. Saya kata, nak raya lah, jom nak beli baju raya, nak bagi angpau. Sebab itu adalah orang kata apa? Kebiasaan setiap tahun. Dan apabila saya belajar lagi, saya mendapati apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, apabila kita janji kan, kita janji tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, dan kita berjanji Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dalam bahasa Cina, 我见证万物非主，唯有 Allah， 唯有真主 Allah， 我见证 Muhammad 的使者是Muhammad 是 Allah 的使者。 Maksudnya kita janji dan kita sumpah, kita kena ikut apa yang Allah perintahkan. Dan akidah ni sangat penting. Apabila kita ni sebagai mu'alaf ataupun sebagai ibu, saya sendirilah sebagai seorang ibu, apabila saya melakukan sesuatu yang mungkin bagi saya adalah kebiasaan, budaya, tetapi mungkin dia akan menjadi satu contoh ataupun teladan ataupun kebiasaan kepada anak-anak kita, keturunan kita. Kenapa saya kata begini? Sebab saya sebenarnya baru selesai mengikuti program, satu program lah dengan satu jabatan di mana mendekati mereka masyarakat yang telah jauh daripada agama Islam. Masyarakat yang jauh daripada agama Islam, iaitu anak-anak mu'alaf, anak-anak yang tidak didedahkan dengan cara hidup Islam daripada kecil lagi. Anak-anak yang ibu bapa mereka sibuk dengan kerja dan mereka memberikan anak-anak mereka ni dijaga oleh nenek ataupun atuk ataupun keluarga yang bukan beragama Islam. Contohlah seperti kalau saya sibuk kerja, saya nak bekerja, saya tak ada masa nak jaga anak saya.
Sebab tu saya memberi anak saya kepada mak saya yang beragama Buddha untuk menjaga. Dan kita tak sentuh pasal bab solat atau apa-apa, tetapi perayaan. Jadi dia akan claim satu hari nanti saya dah dibiasakan, dibesarkan dengan budaya orang Cina dan cara hidup orang Cina. Saya tidak belajar dan tidak praktis apa itu yang diamalkan oleh orang Islam. Sebab itu sangat penting. Dan hari ini saya akan bagi tahu di mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, menciptakan lelaki dan perempuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan berbilang kaum. Memang pun kita belajar berbilang kaum supaya kita saling santun menyantuni, saling kenal mengenali. Dan kalau kita kata masuk Islam itu adalah kembali pada fitrah, iaitu kita kembali mengenal Tuhan kita. Sebab Tuhan hanya satu sahaja. Dan sebab tu kita kena faham Islam ni sangat titik beratkan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebab tu kita ada dalam surah Ash-Shura ayat 15 di mana dikatakan bagi kami ibadat ataupun kami dan bagi kamu ibadat kamu, iaitu apa yang kita buat adalah Islam, apa yang kamu buat tu adalah agama lain. Jadi kita ni sebagai orang Islam, walaupun dalam masa Islam, saya tetap balik rumah, saya tetap ikut budaya mak ayah saya yang kita akan cerita sekejap lagi. Dan tapi kena fahamlah daripada segi pakaian kita, apa-apa tingkah laku kita itu tidak menunjukkan kita ikuti agama itu. Dan di mana kita selalu dengarkan hadis adakah katakan sesiapa yang menyerupai kaum lain dan dia adalah daripada kalangan mereka. Jadi ini yang kita betul-betul kena jelas dan faham. Dan sini saya ingin jelaskan sedikit. Mungkin ada soalan daripada kawan-kawan di FB, sekiranya ada pertanyaan tentang apa-apa tentang budaya sepanjang perayaan orang Cina ni, boleh cuba tulis, tekskan. Sekiranya saya tak sempat baca, mungkin kawan-kawan kita, tim-tim akan tolong bacakan, dan kalau saya boleh jawab, saya akan cuba jawab. Okey, dan kita cakap dulu malam ini. Hari ini adalah New Year Eve. Hari ini adalah sehari sebelum Raya Cina. Dan makan besar iaitu Tuan Yuan Fan. Tuan Yuan Fan ni adalah, Tuan adalah kumpulkan, Yuan adalah bulat, Fan adalah makan nasi. Jadi Tuan Yuan Fan ini adalah satu makan malam yang sangat dipentingkan oleh masyarakat Cina yang meraihkan Tahun Baru Cina. Jadi itu adalah satu orang kata satu peristiwa yang besar sebelum Tahun Baru. Sebab tu kita tengok Tahun Baru tu malam tu akan masak macam-macam makanan yang sedap akan dihidang, dan mereka pentingkan kumpulkan satu keluarga di mana mereka rasa itulah satu peristiwa yang sangat penting di mana satu keluarga kena kumpul. Tetapi kita kena fahamlah, kalau kita yang diajak, jarang ajaklah dia akan ajak dengan ahli keluarga sekali untuk kumpul. Dan malam tu mereka akan mula memakai pakaian warna merah. Sebab apa? Bagi kaum Cina, merah itu adalah dalam bahasa Hokkien adalah Ong. Ong adalah membawa maksud yang baik, dan dipercaya membawa dua. Dan dielakkan memakai pakaian yang membawa maksud yang tidak baik. Bukannya kita maksudnya saya ikut, saya akan percaya kepada itu. Tetapi kalau sekiranya kita ingin menziarahi kawan-kawan yang kita ada kaum Cina, kita elakkan memakai pakaian yang tidak disukai, iaitu hitam ataupun putih. Sebab dua pakaian ini saya juga ada diberitahu, sebab kalau ada kematian, mereka akan memakai baju warna hitam, baju warna putih, dan kadang-kadang mereka akan pakai baju warna biru. Iaitu tengoklah ikut macam anak akan pakai baju putih, hitam, dan cucu akan pakai baju biru. Itu untuk kematian lah. Sebab tu Tahun Baru Cina mereka ada perbezaan dia. Mereka akan memakai baju warna merah. Lepas tu sebenarnya kita akan cakap, kita akan nampak ramai yang akan terutamanya kawan-kawan yang memeluk Islam ni
dia akan memakai pakaian yang macam kalau lelaki kan dia akan pakai baju yang ada butang Cina tu kan. Jadi ada orang tu kata tak boleh pakai baju tu sebab dia menyerupai agama Cina, ataupun pakai chongsam yang dalam diubah suai yang menutup aurat. Jadi kita kena faham sebenarnya pakaian yang menunjukkan agama orang lain adalah bangsa lain adalah seperti sami, baju sami kan, ataupun baju yang macam niku. Niku tu apa ya? Sami perempuan. Dia ada sami lelaki yang akan pakai baju warna kuning dan sami perempuan yang akan pakai baju warna kelabu. Itu memang tidak dibenarkan. Tetapi baju yang macam chongsam ataupun yang lelaki pakai tu kan, yang ada butang tu boleh pakai, dibenarkan. Kecuali jangan jagalah jangan ada simbol-simbol yang tanda-tanda yang membawa maksud kepada agama itu. Jadi kita kena jagalah, sebab sekarang kan kat pasaran pun ada jual kan, ada yang macam-macam, terutama kalau kita pergi Ion ataupun Tesco kan kita akan nampak. Jadi kena fahamlah, jangan kita salah pilih pakaian itu. Dan lagi satu, bila kita akan jaga malam, so malam tu dia akan jaga malam dan dia tidak tidur. Dia tak tidur dan dia akan buka lampu terang sehingga pagi, sebab mengikut kepercayaan mereka malam itu ada raksasa datang. Sebab tu mereka bakar mercun untuk harau raksasa, dan mereka terangkan lampu sebab takut. Sebab tu budaya itu di turun temurun lah, dia jadi macam tu. Jadi kena ikutlah. Dan macam ada orang kata apa, pantang larang dia. Ada pantang larang dia yang kita kena jaga. Dan bukan jagalah, maksudnya kita kena faham sekiranya seperti macam suami saya kan, dia ni apa orang kata, suami saya ni dia ni Melayu kan. Jadi kadang-kadang kalau balik rumah mertua, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kalau lelaki macam suami saya, dia balik dia duduk je, dia tak buat kerja. Tapi ada yang macam menantu yang Melayu yang baru masuk baru kahwin dengan suami mu'alaf, apa dia nak buat? Jadi kita kena faham lah. Jadi dalam raya Cina ni, dia akan, orang kata apa, dia akan bagi angpau. Angpau ni sebenarnya adalah hongpau. Hongpau macam ni lah yang saya tunjuk ni, hongpau. Dia ada macam-macam lah yang macam ni. Ini adalah perkataan He Xing Chun. Dia menunjukkan tahniah menyambut tahun baru macam itu. Dan ini yang jenis menunjukkan tahun itu binatang apa yang diwakili. Sebab itu angpau ni sebenarnya bukan saja bagi pada tahun baru Cina sahaja, tapi dia bagi juga pada, contoh kata kalau ada saudara mara kahwin, dia macam kita orang Melayu kan, dia akan masukkan dalam angpau tu segalanya lah. Tapi sebabkan angpau ni diberikan pada tahun baru Cina, sebenarnya kalau ikut keturunan, atuk dengan nenek dia akan bagi cucu dia malam raya. Dia akan letak bawah bantal dan dia akan simpan tak boleh guna sehingga tahun yang akan datang. Simpan banyak-banyak macam itulah. Tapi kita sekarang ni mana ada kan. Dan sangat penting, tidak boleh buka. Itu kita orang Melayu pun macam tu kan, tak sopan lah kan. Ambil buka, tengok kat dalam, tu tak boleh lah tu. Itu yang biasa kita kena faham, dan kita tak lakukan lah benda tu kan. Dan lagi satu adalah apabila kita pergi ni, mereka akan jemput kita duduk kan. Orang Cina ni dia sangat pantang, di mana pada hari pertama tengok keadaan lah. Kalau macam mak saya ni, dia jenis dia akan sambut pada malam raya tu mereka akan bakar racun dan mereka sambut dewa tua, iaitu Cai Sen. Dia adalah cara-cara dia. Dan dia percaya sekiranya dia sambut dan dia terima, dan kita kena jaga, tidak boleh sapu lantai, tidak boleh buang sampah. Itu kepercayaan kaum Cina lah. Dia takut. Dan satu lagi perayaan yang kita selalu tengok, iaitu makan yisang, betul tak? Apa tu yisang? Yisang adalah di mana satu adat di mana satu jenis makanan, ada sayur-sayur, lobak dan diwarna-warnikan dan hidang untuk makan. Tetapi yisang ini sebenarnya hanya diamalkan di Malaysia ataupun Singapura sahaja. Masyarakat kat tempat lain jarang dilakukan. Yisang ini sebenarnya dia akan gaul kan, kita akan tengok kan. Dia akan gaul. Kalau orang Cantonese dia akan panggil lausang.
Lo adalah gao, sang adalah hidup. Di mana lo sang ini ataupun kita tak panggil yisang. Yisang ni sebenarnya yi adalah perkataan ikan. Yi sebabkan dalam makanan yang kita akan gaul tu dia ada macam salmon ataupun ikan yang mentah, dan dia akan letakkan rempah-rempah di atas dan dia akan gaul. Jadi bahasa Cina dia sebenarnya adalah yisang, tapi orang Cina dia tak panggil yisang. Dia akan kata jom kita pergi lau sang. Lau ni maksudnya gaul, sang adalah hidup. Dan apabila mereka buat perbuatan itu, mereka akan bacalah ataupun doa supaya dia makin gaul, makin bagus. Dan masyarakat kita ni, saya cakap diri saya sendirilah, saya tak buat. Sebab apa? Kita takut benda yang akan orang kata, benda tu sangat sensitif kan, sangat sensitif. Takut kita dalam kita buat perbuatan tu kita terdisik. Sebab saya takut. Sebab apa? Saya orang kata apa? Apabila saya faham agama ini menuntut kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia menuntut kita ni menjadi hamba, iaitu menjadi seorang umat yang betul-betul sayang pada Allah, yang betul-betul orang kata taat perintah Allah. Sebab tu apabila saya belajar, saya faham dan saya takut perbuatan kita ni, seutamanya saya sebagai mu'alaf, takut ada perbuatan yang saya buat sebabkan ikut tahun-tahun dah 20 tahun kan, hampir 20 tahun saya amalkan benda itu. Takut dalam perbuatan saya buat tu saya ataupun saya terbisik, tertitik dalam hati saya, dalam perbuatan saya low tu kan, saya minta semoga saya lagi berjaya. Saya takut kalau tiba-tiba saya tak sempat nak taubat ke perbuatan itu, saya takut dia kategorikan sebagai syirik kecil. Saya takut, sebab tu saya tak buat. Dan saya kalau saya buat pun saya kena betulkan niat saya. Saya cuma saja je. Jadi sambil saya buat tu saya akan bisik, saya buat ni saya saja je, saya ikut macam tu. Jadi saya satu peringatan lah dan satu nasihat kepada kawan-kawan di luar sana kan, sekiranya kita dijemput ataupun kita ada peluang untuk membuat losang ini, kita kena betulkan niat kita, sebab dia adalah sangat penting. Itu adalah salah satulah. Dan mereka akan pilih sebab dia tak buat pada hari lain. Kalau macam kita tak faham kan, kita akan buat bila-bila masa dalam hari 15 hari itu. Tetapi kalau orang Cina, dia akan pilih hari ke-7. Hari ke-7 dikatakan adalah Rene ni hari ke-7, di mana hari untuk manusia, kejadian manusia. Sebab tu mereka akan buat benda tu. Jadi itu adalah salah satu upacara yang akan budaya yang akan dibuat oleh orang Cina. Dan satu lagi, dia akan makan nian kau. Kita akan macam apa? Dia macam dodol kan, tapi dia keras kan. Dia akan dodol tapi dia keras. Dodol dia masak sehingga dia jadi keras. Dia tak makan macam tu. Sebab tu kita tengok kita ada jual kat supermarket kan, dia keras sangat macam batu. Dia akan potong kecil-kecil dan dia akan kukus untuk makan. Sebab bila dia kukus, dia akan lembik macam dodol. So dia akan melekat dan dia kena tarik tinggi-tinggi. Dia akan guna chopstick, dia gulung-gulung, dia tarik tinggi-tinggi dan makan, supaya dia makin tinggi, makin bagus. Tapi kalau macam kita, macam mak saya, dia tak buat macam tu lah. Dia akan potong kecil-kecil dan dia akan campur dengan keledek dan dia akan goreng untuk makan. Dia sejenis kuih lah. Dan orang Cina ni, kenapa kita kata raya Cina ni makan limau mandarin, betul tak? Sebab apa? Sebab limau mandarin ni dia membawa maksud sebenarnya adalah, kalau limau mandarin ni bahasa Cina dia adalah kan. Mandarin disebut kan, G-A-N kan, okay? Kalau bahasa Cantonese dia akan panggil kam. Macam mana eja kam? G-A-M good, kam, okay? Dia akan sebut kam. Kam ni adalah Cantonese sama dengan emas. Emas adalah kam. Macam mana kata, bunyi yang sama tetapi maksud yang berlainan. Orang Melayu ada tak perkataan bunyi yang sama tapi maksud berlainan? Ada. Masa saya mengajar bahasa Mandarin,
Ada satu perkataan kan yang sangat kelakar, di mana perkataan yang sama tetapi membawa maksud yang lain. Tahu tak apa perkataan itu? Cuba teka. Pagi-pagi nak bagi warm up sikit. Ni soalan kepada penonton di depan mata saya, di dewan, kawan-kawan saya. Apa perkataan yang satu perkataan bahasa Melayu tetapi dia membawa maksud yang berlainan? Tepat? 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Perkataan pusat. Perkataan pusat. Bila saya ajar bahasa Mandarin, saya ajar pusat bandar. Pusat bandar. Sebelum tu saya ajar anggota badan. So ada kawan saya ni, dia imam daripada negara China. Jadi bila datang sini, dia ikut kelas saya. Jadi yang belajar Melayu, dia akan belajar bahasa Cina. Belajar Cina, bangsa Cina, dia belajar bahasa Melayu. Sebab buku yang saya tulis itu bahasa Cina dengan bahasa Melayu. Dan ada pinyin, sebab tu mereka boleh belajar. Jadi bila anggota badan, saya ajar pusat adalah pusat lah dalam badan, kat badan kita tu kan, yang bulat tu pusat. Dia buat okey pusat, tu uci, dia tahu. Okey, apabila ajar tentang tempat, area, saya ajar pusat bandar. Dia tanya saya, ni pusat kan? Ni bukan pusat tu Dia macam tu. Jadi nampak tak kat situ ada macam perkataan yang sama tetapi maksud yang berlainan. Begitu juga dalam bahasa Mandarin, kan, Cantonese adalah kam. Okey, kam ini adalah emas. Sebab tu dia suka, dia akan letak kat situ, dia akan bagi kat orang. Selalunya kita tak hadiahkan kam. Selalunya kita tak hadiahkan. Dia cuma macam kalau kita hadiahkan, kita tak bagi, kita kena bagi genap angka 8 ataupun dia macam tu lah, ataupun sekotak, satu box lah, dia hadiahkan kepada dia. Dia jangan bagi 4 biji macam tu, memang dia tak suka. Orang Cina ni kan pantang kan 4 biji. Saya kan fikir kadang-kadang kan, ada satu hari tu saya pergi dekat mana, saya pergi dekat hotel, satu hotel, dia tak ada nombor 14, tak ada nombor 4. Dia akan tulis 3A, 13A. Jadi orang Cina ni dia sangat pantang dengan perkataan 4. Dia suka perkataan 8. Okey, jadi kam ni membawa maksud emas. Sebab tu nampak kan dia akan letak banyak-banyak atas meja dia. Dan limau Mandarin ini juga dipercaya ada bukan bangsa puak Hokkien ini, dia akan buang limau Mandarin ni ke laut. Cuba nanti dulu masa saya kerja dekat Kelang, kalau pergi dekat Port Kelang, bukan Port Kelang lah, ada laut kan, tempat ada laut tu kan, kawan saya ajak pergi makan kat situ pada hari ke-15, iaitu Cap Gomeh. Pada Cap Gomeh, dia akan ajak kita pergi dekat Port Kelang untuk makan seafood. Lepas makan tu pergi kat tepi laut tu. Apa dia buat saya pun tengok, dia keluarkan limau, lepas tu dia campak kat laut. Saya kata, limau tu boleh makan lah, kenapa kamu campak kat laut? Dia cakap dengan saya, kamu tak tahu mana buat? Dia ajak saya buat. Setelah saya pun tak masuk Islam lagi. Dan saya, masa tu kan sebab saya adalah, ayah saya puak Cantonese, mak saya puak Hakka. So saya tak faham culture orang Hokkien. Saya pun ikut dia buang. Rupanya dia buang kam tu kan, buang limau Mandarin tu, minta jodoh. Saya kata, kamu buang kat tepi laut tu kan, nanti semua orang kutip makan. Dia kata, lantaklah, jadi saya buang. Jadi itu adalah budaya mereka, di mana mereka fikir itu adalah satu benda yang sangat penting dan turun-menurun. Tapi kita ni sebagai orang Islam, saya sendirilah sebagai orang Islam telah memeluk Islam, jadi saya kena sangat-sangat teliti dan perlu belajar apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Dia sangat penting Ada orang kata tidak ada apa pun, memang tak ada apa-apa, kita tidak ada masalah untuk kita sambut Tahun Baru Cina. Tetapi saya tak guna istilah saya sambut Tahun Baru Cina. Saya akan guna, saya nak balik kampung, saya sentiasa akan didik saya dan betulkan niat saya. Dan saya Alhamdulillah dengan cara itu saya sampaikan pada anak-anak saya. Kalau tidak, tahun-tahun yang lepas sebelum saya mendapat hidayah dan taufik yang benar-benar memahami tentang agama ini, saya seperti ramai orang, saya akan pergi beli baju raya, saya akan membuat persiapan untuk beraya. Dan Alhamdulillah
Sekarang saya rasa saya balik sebab saya nak jumpa adik-beradik saya. Kalau saya bagi angpau sebab saya nak sedekah, dan apa-apa yang saya buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita fikir macam tu, alhamdulillah Allah akan pelihara. Adam akan tanya, macam mana nak makan makan macam mana? Time dia makan tu, dia hidang makanan yang tak halal tu macam mana? Kalau saya balik kan, macam mana saya nak solat kat rumah mak saya? Sebenarnya tidak ada masalah pun, sebab kalau bab solat pun saya menganggap itu adalah sebagai satu dakwah. Dulu kan mula-mula saya balik, saya malu, saya takut. Saya masuk bilik, saya kunci pintu, saya solat dalam bilik. Sebab kita ni kan solat satu hari 5 kali. Jadi kadang-kadang kan orang kata tak naklah kecil hati dia kan. Jadi kita pun masuk bilik solat. Tapi sekarang ni saya tak. Saya akan panggil anak-anak saya, dah masuk waktu lah, pergi solat. Lepas tu kadang-kadang saya sengaja buka pintu bilik, saya solat. Sebab saya nak tunjuk kepada keluarga saya macam mana perbuatan kita menunaikan solat. Dan tidak ada masalah pun kalau kita kata tak boleh solat kat rumah mak kita ataupun keluarga kita yang tak Islam. Sebab kita tengok contoh, kita akan tengok contoh di mana Nabi sendiri pun pernah solat kan. Jadi solat itu, Islam ni sangat indah, sangat cantik. Boleh solat di mana-mana sahaja kecuali tempat yang kotor. Tu kita ambil lah macam tu. Dan kalau kata makan ni, saya kata saya sangat suka balik di mana saya akan cuba tolong untuk masak. Jadi bila kita tengok ada benda, kita boleh nampak lah apabila mereka masak tu. Dan saya didik keluarga saya untuk tidak menghidang makanan. Saya akan bagi tahu lah, macam semalam saya telefon mak saya. Saya bagi tahu mak saya, mak dah beli ke orang Cina ni kalau raya dia akan beli itik panggang. Sebab itik panggang ni mahal seekor dalam RM90. So saya tanya mak saya, mak dah beli ke? Kalau mak tak beli lagi kan saya nak beli. Lepas tu mak saya cakap, mak dah beli dah, adik dah beli. Jadi awak balik awak makan lah. Lepas tu saya pun kata okey, saya pun letak. Saya pun cakap mak saya, mungkin saya tak balik kot petang ni, takut tak sempat, takut jam. Jadi saya balik esok pagi. Kalau raya Cina pertama, orang Cina dia akan vegetarian, dia akan makan vegetarian. So vegetarian ni sebenarnya sangat sensitif juga benda ni. Orang akan tanya, boleh ke makan vegetarian? Kadang-kadang kan kalau food panda kan kita order vegetarian kan, orang yang hantar tu dia akan tanya saya, kakak boleh makan ke ni vegetarian? Vegetarian adalah sayur-sayuran sahaja. Malah vegetarian ni dia tidak makan telur. Dia tidak ada telur, dan ada yang sangat strict, dia tidak ada bawang. So tidak ada arak, tidak ada bawang, dan mereka sangat jaga peralatan mereka. Dan mereka kerja yang kedai vegetarian sendiri adalah orang yang makan vegetarian. Sebab tu vegetarian itu boleh dimakan oleh kaum orang kata orang Islam sendirilah. Tapi ayam ataupun itik yang tidak disembelih cara Islam memang kita tidak dibenarkan makan lah. Jadi mak saya pun telefon saya balik. Tapi itik panggang tu ada awak beli kat kedai Cina. Jadi kalau awak nak makan, awak belilah yang halal punya, awak boleh makan lah. Mak saya cakap macam tu. Nampak tak? Sebab apa? Kita didik mereka untuk faham apa itu tuntutan agama. Kita tidak perlu orang kata gaduh ke ataupun bermasam muka ke. Saya cakap macam ni sebab apa? Sebab saya ada kawan saya sendiri, dia berkahwin dengan suami dia orang Islam. Dan apabila tahun pertama balik rumah, suami dia terperanjat, culture shock. Dia tidak sangka begini, rupanya macam ni ada macam ni. Kalau orang yang betul-betul orang Cina yang betul-betul lah, dia akan sembahyang, dia akan hidangkan daging panggang. Kalau yang betul-betul kaya, dia akan beli seekor anak babi untuk disembah kepada dewa dia. Jadi kawan saya ni, suami dia tu rasa terperanjat dan tidak boleh terima. Apa berlaku tahun seterusnya? Tidak dibenarkan balik semasa tahun baru Cina. Macam tu sekali. Sebab apa? Kalau tak boleh makan kat rumah, dia ajak saya, dia telefon saya. Dia panggil saya Leong lah sebab nama saya Leong. Dia panggil Hui Fen. Ni ucai makou mah. Dia tanya, awak dekat Bahau ke? Jom teman saya keluar makan, suami saya tak nak makan kat rumah saya. Saya rasa sedih lah. Jom keluar teman saya makan. Saya keluar teman dia makan dengan suami dia, dengan suami saya sekali. Jadi tahun seterusnya pun dia tidak dibenarkan balik rumah. Akhirnya
disebabkan tidak belajar tentang macam mana toleransi sekiranya berkahwin dengan keluarga yang bukan Islam, tak kiralah mualaf ataupun bangsa Cina ataupun India, sebabkan tidak belajar dan pasangan tidak boleh terima apa yang dilakukan oleh keluarga yang bukan Islam, dan tu akhirnya kawan saya ni bercerai dengan suami dia. Dan sangat sedih, kawan saya ini sekarang dia tidak praktis apa itu Islam, dan saya risau bukan dia, anak-anak dia. Itu yang saya risau. Raya dia akan datang rumah saya, dia akan telefon saya, dia akan datang rumah saya dengan tidak menutup aurat, dan saya sedih dan saya kata dengan dia, saya tanya terus terang sebab saya tak boleh tahan kan, sebab bagi saya jumpa dia setahun sekali sahaja, dan saya tanya dia, macam mana kamu amalkan Islam tak? Dia jawab, saya amalkan Islam lagi, saya masih amalkan Islam lagi. Tetapi daripada cara dan gaya dia, dan saya tengok Facebook dia, saya rasa dia dah jauh sangat dengan Islam, apalagi anak-anak dia. Saya sangat-sangat mohon kepada sesiapa yang melihat di sini di live FB, dan kongsikanlah kepada kawan-kawan dan nasihatkan kepada kawan-kawan kita yang sekarang kita ni masyarakat sangat kata apa? Kita jumpa ramai kan yang Cinanya, dan ramai yang hari tu datangkan saya pun satu orang yang dia nak kahwin dengan perempuan yang bangsa Cina. Sebagai pasangan, bukan saja kita pergi kursus kahwin, tak kena ada satu kursus khas. Mana khususnya kamu kena belajar bersama macam mana sekiranya kamu kahwin dengan pasangan kaum Cina yang memang orang kata zahirnya menyambut tahun baru Cina ini harus dan boleh sambut, tetapi banyak benda remeh-temeh yang kita perlu faham supaya tidak ada silap faham, di mana silang budaya ini mengambil satu orang kata pelajaran yang sangat penting, yang dia akan menjejaskan, dia akan menjadi konflik sekiranya kita sebagai pasangan kita tidak faham, dan dia akan menjejaskan kepada keluarga kita, di mana saya ingin bagi tahu dia sangat sensitif, tapi saya ingin bagi contoh juga saya sendiri, dia berlaku pada saya sendiri. Kita akan tengok, okey, contoh air mineral ini. Contohlah air mineral ini dia ada tulisan Cina, betul tak? Okey, lepas tu kita akan tengok sekiranya dia punya ni, okey, sinilah ada tulis Yili, pembekal dia adalah daripada orang Cina, tapi dia ada tulisan halal. Boleh ke tak boleh? Dia menjadi satu question mark, dan dia menjadi satu pergaduhan pada saya sendiri, di mana saya suka guna contohlah ada setengah brand kan, yang dia memang orang Cina yang buat, tetapi dia ada logo halal, dan saya guna benda itu dan saya dimarah dan saya dimaki hamun sebab tak halal. Walaupun ada logo halal, tetapi dia kata tak halal. So kena belajarlah, kena faham. Kita kena faham sekiranya benda itu telah diiktirafkan oleh kerajaan mengatakan halal, kenapa kita pula asal Islam kita kata tak halal? Sebab orang Cina yang buat ni, kafe yang buat, kamu beli ni, kafe punya makanan ni, haram kamu bagi makan anak-anak kamu. Saya kena tuduh macam tu. Sebab tu saya berada dalam suasana yang menerima pandangan negatif dan negatif dan negatif. Sebab tu memaksa diri saya sendiri, saya tak puas hati. Saya kata salah, tapi saya cakap kamu ni mu'alaf, kamu ni tak tahu. Jadi mana boleh Cina yang buat, kafe yang buat, dia ignore logo halal itu. So kena belajarlah, kena belajar dan faham. Dan insya-Allah kita akan menjadi satu masyarakat yang sangat harmoni dan sangat best, di mana ramai orang Cina dia nak kahwin dengan orang Melayu tetapi dia tak berani. Dan hari itu saya ada jumpa, saya jumpa satu golongan, semalam saya jumpa satu golongan di mana mereka adalah golongan India. Mereka adalah anak-anak mu'alaf yang telah jauh daripada agama Islam. Kamu tahu tak apa perkataan yang mereka cakap? Dia kata, saya takut sebab kalau saya mati dalam Islam,
nenek dengan atuk saya yang jaga saya, tak boleh sembahyang, tak boleh tolong mandikan saya, tak boleh pergi kubur saya, tak boleh tengok muka saya, sebab orang Islam kalau mati dia kena ikat habis tutup muka. Anak mu'alaf yang cakap macam tu, sebab dia sayang pada nenek dengan atuk dia yang jaga dia dari kecil sehingga besar. Dia sayang pada sangat-sangat sebab mak ayah dia, mak dia adalah born Muslim tetapi telah buang dia. Ayah dia adalah mu'alaf, jadi ayah dia ambil dia bagi atuk dengan nenek, dia jaga dia. Dan macam itulah mereka tidak faham tentang agama, dan macam itulah keadaan keturunan kita. Apabila kita sendiri sebagai mu'alaf, kita memikul tanggungjawab yang sangat berat. Apabila pasangan kita adalah mu'alaf, ataupun apabila sekeliling kita ada anak-anak mu'alaf ataupun yang tidak faham tentang agama, dia jatuh tanggungjawab pada kita. Ataupun bukan kata kita lah, saya adalah mu'alaf, dia jatuh tanggungjawab pada orang yang asal Islam, yang born Muslim, yang belum faham apa itu agama, apa itu tuntutan agama, yang boleh tahu, yang boleh membantu kami golongan yang tidak tahu. Sebab ramai yang tak search, tak belajar. Sebenarnya Mr. Google ni kadang-kadang memberi informasi yang salah. Sebab tu ramai di luar sana mengambil kesempatan. Saya boleh kata ya, dia ambil kesempatan untuk menarik mereka yang ada potensi untuk tidak mengamalkan Islam. Ada golongan-golongan yang cuba untuk meruntuhkan akhlak-akhlak yang murni, yang baik, yang salah faham. Mereka masuk cucuk, sebab dia akan kata akad dapat imbuhan sekiranya mereka ikut balik agama asal mereka. Sebab tu sebetulnya hari ini kena kongsi tentang benda yang best kan, tentang Raya Cina. Tapi sebabkan saya rasa ia adalah satu amanah pada saya, dan dia adalah satu keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saya diberi peluang sehari sebelum Raya Cina. Tapi macam mana pun saya memohon maaf sekiranya apa yang saya kongsi ini tersalah bahasa, terlalu sensitif. Tetapi niat saya adalah menyampaikan dan satu perkongsian tentang diri saya sendiri, supaya kita belajar sama-sama untuk menjadi seorang yang benar-benar yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya sangat tamak, saya ingin jejak di syurga Firdaus yang sangat tinggi. Sebab tu Allah didik saya, dan saya ingin berjiran dengan ramai orang, ramai kawan-kawan mu'alaf saya, kawan-kawan yang saya sayangi, sama-sama berada di syurga. Sebab tu ini adalah nasihat. Nasihat itulah pedih, tetapi nasihat itu juga adalah agama. Dan akhir kata, kepada yang bukan Islam, yang belum dapat hidayah, saya ucapkan 新年快乐，万事如意，身体健康。新年快乐 Happy New Year, 万事如意， segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senti健康 adalah sihat tubuh badan. Sihat adalah sangat penting. Alhamdulillah saya sihat hari ini. Saya berada di sini untuk berkongsi bersama, dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.